Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa dalam siaran Garas di TV untuk hari ini 4 hari bulan Jun 2021. Doakan saudara semua berada dalam keadaan selamat, patuhi PKP. Hari ini adalah hari yang paling dahsyat tuan-tuan. Untuk saya punya WhatsApp. Hari inilah WhatsApp yang paling banyak saya terima daripada rakan-rakan yang mengakui mereka positif. Ada rakan-rakan yang mula memberitahu bahawa sakit ataupun jangkitan yang mereka alami mulai teruk. Ada kawan-kawan yang mula WhatsApp bahawa anak mereka ketiga-tiga disahkan positif berusia 3 tahun, 8 tahun dan 11 tahun. Begitu banyak tuan-tuan berita sedih. Saya sepanjang lalu hari ini yang paling ramai tuan-tuan. Ada kawan saya yang baru discharge melahirkan rasa kecewa yang saya akan kongsi dengan saudara sekejap lagi. Saya pun dah berkongsi dengan rakan-rakan editor saya di media supaya portal melaporkannya sebagai berita yang perlu dijadikan berita besar kerana keadaan ini sebenarnya dah berlarut lama tapi tak ada orang yang menjadikannya sebagai isu. Jadi saya share dengan saudara forward WhatsApp kawan yang mengadu keadaan dia setelah berada hampir 14 hari di pusat isolasi. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita menerima angka 7,748 kes baru, menjadikan Malaysia telah merentas 600,000 kes, iaitu 603,122 kes. Dengan Sarawak masih lagi berada, Selangor kekal lah tuan-tuan, angka yang tertinggi dengan 2,612. Diikuti oleh Kuala Lumpur 851. Cuma Sarawak menampakkan peningkatan yang paling tak menunjukkan penurunan dengan 706 kes. Kelantan menurun dengan mendadak 286 kes. Kita harap cepat recover Kelantan ni kalau angka ni dapat menurun dan menurun dan menurun. Yang memberi gambaran bahawa Kelantan bolehlah dianggap sebagai bukan lagi negeri kluster sporadik. Manakala Perak 371. Johor 446 masih berada dalam PAR yang tak begitu menggembirakan. Kedah turun pada parah 263. Walaupun angka 7,748 agak tinggi, tetapi banyak negeri mencatatkan penurunan kecuali Kuala Lumpur menampakkan peningkatan, itu 851 kes. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada total angka ni campur Selangor, campur Kuala Lumpur dan ni dengan Selangor je, Lembah Kelang mencatatkan hampir 3,500 kes, menjadikan hampir 45% daripada 7,748 kes hari ini adalah datang daripada Lembah Kelang. Saya sedang mencari angka untuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada 709, berarti Negeri Sembilan telah menunjukkan peningkatan, dah kena tempias daripada Lembah Kelang. Negeri Sembilan hari ini tinggi tuan-tuan, 700 lebih. Berarti kalau campur Selangor dengan Lembah Kelang, berarti angkanya mencapai 4,000 lebih. Berarti Lembah Kelang menyumbang lebih 55%, hampir 60% kes hari ini adalah datang daripada Lembah Kelang. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini banyak, tapi saya akan perlahankan tempo kerana satu adalah saya tak boleh laju kerana saya baru ambil suntikan hari ini. Maksudnya saya disuntik 9.30 pagi tadi, berarti sekarang pukul 4. Lebih kurang baru 7 jam, 6 jam setengah proses suntikan untuk mengambil vaksin pertama AstraZeneca. Saya akan mula share dengan saudara, tak banyaklah saya nak main dengan fakta kerana saya fikir kata selalunya Syarif Kadir yang akan bawa fakta, tapi oleh kerana Syarif Kadir hari ini menjadi PUI, People Under Investigation, kerana dia bertemu dengan seorang dan seorang ini pula adalah rakan rapat yang telah disahkan positif COVID. Jadi orang yang rakan rapat ni pergi buat test, berarti sekira rakan rapat ni positif, maka Syarif adalah PUI yang akan membuat satu lagi ujian swab. Jadi Syarif mengasing ke diri di rumah hinggalah rakan rapat yang hadir di rumahnya, katanya sehari dua ni, disahkan negatif, barulah dia dianggap bukan PUI, iaitu People Under Investigation. Hari ini perkataan PUI ni tuan-tuan, konteks rapat ni semua adalah perkataan yang sangat berleluasa. Saya tak pernah lalu
dengan dalam panjang ni tuan-tuan, kita dah masuk Jun, berarti kita dah 18 bulan mengalami COVID-19. Hari ni lah WhatsApp yang menyedihkan banyak. Saya pun tak pernah lah mengambil masa yang lama untuk reply WhatsApp, mencari perkataan yang terbaik, kata-kata yang terbaik yang tak lepas batuk di tangga, kata-kata yang tak pula bombastik untuk menjawab kepada rakan-rakan yang satu adalah mereka yang dirawat. Ada kalau kenalan-kenalan saya yang pernah menjadi anak buah saya bekerja, saya WhatsApp. Antaranya bergurau, dulu abang ajak kahwin, tak nak. Kalau kahwin dengan abang, abang jaga kau sekarang. Abang jaga kau elok. Gurau-gurau itulah tuan-tuan, sebab kawan-kawan saya berada di Mahim sebagai orang yang ditahan kerana positif. Bagi kawan-kawan yang dah masuk hari yang ke 14, 15 yang masih lagi tak turun daripada tahap 2, di mana gejala batuk, demam dan juga kehilangan deria bau. Saya terpaksa lah tuan-tuan memikir begitu panjang untuk mengeluarkan patah-patah perkataan supaya kata-kata saya menjadi sesuatu yang bermakna. Saya tulis panjang kadang-kadang tuan, hantar untuk menunjukkan kata saya mengambil berat. Bukanlah kata apa tuan-tuan. Saya fikir kata pada waktu ini itulah yang diperlukan oleh kawan-kawan. Kalau saya nak kata setakat insyaAllah akan segera sembuh, dia tak menjadi kata-kata yang bermakna. Walaupun bermakna pada kita, tapi untuk kawan yang berada di bawah tekanan psikologi kerana begitu lama berada di pusat isolasi ataupun di isolasi di rumah tapi tidak menunjukkan tanda kemajuan terhadap kesihatan. Inilah kata-kata dia tuan-tuan. Cuma saya sikap Alhamdulillah kerana saudara mara saya yang begitu ramai di positif di Kedah. Kebanyakannya telah pulang ke rumah, hanya tinggal seorang je masih lagi menggunakan bantuan oksigen dan diklasifikasikan sebagai tahap 3. Tapi itulah tuan-tuan. Kawan dan juga 80 lebih ribu orang. Mungkin dah capai 85 hari ini mereka yang berada dalam kes aktif. Selagi kita kenal, mereka adalah kawan kita. Kalau yang tak kenal pun kita bersimpati tuan-tuan. Survival dan juga struggle mereka. Dan saya jangka angka kematian mungkin kekal tinggi hari ini berdasarkan kepada kenyataan yang saya fikir kata mungkin kerajaan tak menekankan perkara ni. Tapi saya fikir kata angka kematian yang tinggi dan jangkitan yang pantas sudah bolehlah kita isytiharkan Malaysia sebagai negara varian. Tapi macam mana tuan-tuan, kita daripada bercakap tentang soal realiti negara kita, kebanyakan perkara yang penting untuk diperbual telah ditenggelamkan oleh perdebatan politik. Sama ada perdebatan politik yang sekarang ni semua orang bercakap tentang pergeseran yang mungkin berlaku antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Menteri MITI Datuk Azmin Ali. Orang mungkin bercakap tentang apa pembangkang nak sidang parlimen dan kenapa kerajaan tidak mengadakan sidang parlimen. Orang mula mencela speaker Dewan kerana tidak mahu membenarkan Dewan bersidang. Malah ada yang berani mencela institusi yang di-Pertuan Agong kerana tidak mendesak dan tidak memainkan peranan untuk Dewan dibawa bersidang. Tak apalah tuan-tuan, politik tak akan berhenti kerana itulah hidup orang politik tuan-tuan. Masa depan mereka ditentukan sejauh mana mereka boleh spin off politik untuk membuktikan mereka kekal ada. Tapi saya fikir lebih penting kalau waktu ni kita jarakkan sikit diri kita daripada terlampau mendengar begitu banyak spin off politik. Apa yang saya nak beritahu pada saudara adalah secara peribadi saya menganggap kita adalah negara varian. Varian berarti tuan-tuan virus yang ada negara kita bukanlah virus biasa. Walaupun jujukan genom yang dianjurkan dan diumumkan daripada masa ke semasa menunjukkan bahawa wujud varian Afrika dan varian UK di negara kita. Tetapi jarang varian ini dijadikan kata kunci untuk mengingatkan rakyat bahawa jangkitan yang begitu pantas dan angka kematian yang begitu tinggi sepatutnya sudah cukup untuk kita mengatakan kita telah melalui frasa serangan varian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan perkara yang pertama adalah sokongan yang patut saudara main kalau ada kawan-kawan yang positif. Tak mudah untuk mereka lalui. Saya fikir sekarang antara selain daripada merentas bacaan portal domestik dan international dengan ada 6-7 kawan rapat saya yang kini dirawat di COVID-19, saudara mara saya.
termasuk yang terbaru tuan-tuan, adalah lebih menyedihkan apabila seorang rakan baik saya yang struggle tuan-tuan untuk sembuh kerana dia hamil, kemudian disahkan positif, berada di MAEP selama 13 hari. Dia potong gelang balik rumah, anak pula disahkan, 3 anaknya pula disahkan positif COVID-19. Berusia 3, 7 dan 11 tahun, dan dia mengadu pada saya. Tapi saya bagi tahu, saya nak call, saya tak gamak sebab saya takut salah seorang akan menangis atau kedua-dua akan menangis, kerana sebahagian daripada kawan, kalau dah lama bekerja dengan kita, melalui begitu banyak masa sukar dengan kita waktu saya bekerja dulu, sebahagian daripada mereka kita dah tak anggap kawan, kita anggap seperti keluarga kita, kerana pekerjaan. Cabaran dalam pekerjaan tuan-tuan, struggle dalam pekerjaan kadang-kadang melahirkan seorang kawan yang hubungannya lebih akrab berbanding struggle saudara mara. Berarti kita ada saudara mara, tetapi tidaklah kita lalui struggle yang sehebat itu berbanding setengah struggle kerjaya yang kita lalui bersama rakan-rakan. Jadi rakan-rakan ni bukan kita anggap macam keluarga. Jadi dia balik, baru saja dia berehat tuan-tuan, dia tengok anak dia demam, bawa dia baru keluar kemarin dulu dan bawa anak dia dan test swab, ketiga-tiga anaknya positif. Jadi dia tanya dengan saya kata better dapat advice doktor. Cuma saya bagi tahu kata sistem imun bagi mereka yang telah pulih adalah rendah untuk dianggap tidak akan dijangkiti. Saya kata kalau you test lagi, maybe you positif. Cuma kemungkinan doktor akan menggunakan clause yang paling banyak diamalkan oleh doktor perubatan di dunia, bahawa orang yang telah positif dah ada sistem imun. Berarti sebab tu dia pernah pulih. Berarti dia positif, dia pulih. Berarti sistem imun dalam badan dia ada. Kalau dia berada di sekitar orang yang telah dijangkiti, virus boleh datang kepada dia. Tetapi mungkin tidak menjatuhkan dia pada gejala 1 dan 2. Cuma test positif ya. Sebab saya bagi tahu kata seperti flu, di mana kumannya kekal seumur hidup. Sekali kita kena flu tuan-tuan, kita makan ubat, kita pulih pun, tapi kuman flu akan kekal seumur hidup kita di bahagian ni. Cuma apabila suhu kita drop menjadi terlampau sejuk atau terlampau panas, barulah kuman flu tu aktif dan menyebabkan kita kena flu ataupun tidak. Tetapi untuk mengatakan kumpulan flu kosong daripada tubuh kita, tidak sama sekali. So hari ini adalah hari yang meledihkan bagi dia kerana baru keluar dan sekarang result, terpaksa pergi untuk mendaftarkan anak pula dan kembali menjalankan ujian swab pada diri dia sendiri. Dan sekiranya anak dia diasingkan, berarti diisolasikan, cara dia cerita tadi tu, saya kata sangat jelas anak dia berada di tahap 2, iaitu ada gejala kerana mengalami batuk, demam dan mata merah berair. Jadi saya kata yang mata merah berair itu adalah salah satu daripada simptom yang kini digambarkan sebagai varian yang bahaya tu. Kerana satu lagi simptom tambahan bagi serangan varian yang bahaya, tanda-tanda mula kelihatan kepada kedudukan mata selain daripada batuk dan juga demam serta kehilangan daya bau dan rasa. Hari ini kita ada 7,748 kes. Saya hanya nak boleh bagi tahu pada saudara kata saya rasa dia orang bersedia tak dengan kenyataan PM ni. Hari ini adalah yang paling besar yang pernah PM pernah buat. Saya rasa tak ada dalam ni. Saya hantar tadi itu. Okey, ada. Di mana pertama kali Perdana Menteri memberitahu kata wajibkan vaksinisasi jika pendaftaran gagal capai sasaran, kata Perdana Menteri. Ini saya ambil daripada FMT ataupun daripada Malaysia Insight. Di mana statement ini dikeluarkan Perdana Menteri kepada bernama. Jadi kita anggap ini rasmi. Perdana Menteri bercakap pada bernama, portal semua pakai. Iaitu wajib vaksinisasi jika pendaftaran gagal capai sasaran, kata Perdana Menteri. Di mana Perdana Menteri telah meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin JKJAV yang diketuai oleh YB Khairi Jamaluddin dan juga Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan ni, digesa mengkaji kemungkinan mewajibkan vaksinisasi jika bilangan pendaftaran tidak mencapai sasaran imuniti kelompok ditetapkan. Ini adalah pandangan saya daripada dulu tuan-tuan. Walaupun ada fact, ada apa, tapi oleh kerana ini operatorial, saya daripada dulu tuan-tuan, saya memang menganggap bahawa untuk menjayakan di Malaysia, benda ini adalah patut dilaksanakan. Walaupun ada yang dulu jawab dalam sini kata WHO tidak membenarkan pemaksaan dia, tapi saya kata dia tak boleh menjadi satu hukum global. Kerana setiap negara mempunyai kaedah dan perbeza. Tak boleh ambil seperti mana. Kita tak boleh menunggu tuan-tuan. Di barat kesedaran hanya akan timbul di Amerika apabila 600 lebih ribu orang mati. Kita tak boleh menerima dengan kadar kematian yang hampir mencecah 800 ribu di Eropah. Barulah Eropah boleh
melaksanakan vaksinisasi dengan berjaya. Kita tak boleh menunggu angka tu, saudara, hanya kerana kita nak berpegang pada konsep hak asasi manusia, WHO tak suruh. Kita harus lihat pattern kita sendiri. Dan sekiranya ini berjaya, saya fikir ini adalah kejayaan terbesar dan juga rikmah paling pantas untuk kita nak mengurangkan kos, untuk kita nak mengurangkan beban dan kita nak mencapai negara kebal kelompok immunity ni. Kalaulah Perdana Menteri berjaya melaksanakan ini, kerana hari ini, setakat hari ini, kita mungkin ada alasan kerana kita baru saja mencapai 3.3 juta dos suntikan, berarti hampir 10% mereka yang telah menerima satu dos suntikan. Angka bagi mereka yang menerima 2 dos suntikan mungkin baru mencapai 1.3 atau 1.4 juta. Tetapi dengan lambakan dos yang kita akan capai pada bulan Jun, Julai dan Ogos, sekiranya kerajaan tidak menjadikan ia wajib, ia akan menjadi keadaan yang sukar. Kerana tadi waktu saya pergi, tuan-tuan, daripada pengalaman peribadi saya pergi tadi pun, queue untuk saya sempat tengok sampai sesi pukul 10 sebab dia keluar untuk sesi 8, 8.30, 9, 9.30, 10 untuk setiap orang yang nak divaksin. Saya nampak memang 70% adalah, saya rasa saya orang yang paling tua. Yang saya nampak dengan mata kasar saya adalah orang yang paling tua pergi suntik vaksin. Ini saya memang pergi dengan niat untuk berkongsi pengalaman tadi. Berarti setiap kelas ada, setiap setengah jam ada 60 orang yang disuntik di bawah laluan stesen 1, 2 dan 3. Saya fikir saya orang yang paling tua hari ini. Majoriti adalah anak-anak muda. Yang saya tahu anak-anak muda sama ada beragam. Majoriti tadi adalah orang Islam, orang Melayu. Dan kebanyakan 70% adalah anak muda. Ini saya fikir anak muda yang jauh daripada bacaan-bacaan tentang Illuminati, anak-anak muda yang jauh daripada bacaan tentang Dajjal mata satu. Anak-anak muda yang jauh daripada bacaan bahawa microchip ditanam di dalam vaksin dan kemudian menjadikan orang kita tak akan dapat mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah anak muda yang saya panggil urban moderate Malay. Dalam istilah televisyen kita panggil urban moderate Malay, yang kita selalu sebut UMM, urban moderate Malay. Yang ramai berbaris, sangat berdisiplin, sangat bersemangat, hadir, mudah untuk pihak polis mengawal. Kerana saya fikir saya lama tak lihat generasi ni. Saya bukan anak perli apa tuan-tuan, tapi saya fikir ini adalah kelompok Seri Hartamas, kelompok kondo-kondo mewah. Kalau zaman Osman Awang tu dipanggil sebagai kelompok Bukit Keni yang hadir, mudah dan saya nampak. Cuma saya tak dapat berbual lama tuan-tuan sebab satu adalah kita nak mengelakkan perbualan kerana kontaknya agak jauh. Tapi ramai anak muda Melayu. Aku akui kata ramai anak muda Melayu. Cuma daripada cara mereka datang, fashion yang mereka pakai, saya faham ini adalah urban moderate Malay. Yang memang kalau saya ajak bersembang tentang Dajjal pun mereka begitu tak faham tentang Dajjal. Apatah lagi mereka nak faham tentang Illuminati. Kerana mungkin mereka tak punya banyak masa untuk baca tentang teori-teori Illuminati ini. Dan mereka mungkin adalah orang yang tak begitu percaya bahawa seorang yang hebat seperti Bill Gates mempunyai cita-cita mencipta vaksin untuk membolehkan semua orang Islam di seluruh dunia di remote control. Dia mungkin orang yang akan gelak tersembur kalau saya sebut bahawa vaksin ini mungkin menyebabkan mereka tak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu yang saya nampak dalam sesi tadi. Saya nak beritahu juga pada tuan-tuan, share saya hari ini daripada seorang rakan saya yang baru keluar. Dia keluar saja potong gelang ya. Yang pertama dia kata dia WhatsApp saya sebab dia tahu saya stream. Dia kata ini adalah pengalaman dia di CAC, Stadium Melawati di Shah Alam. Saya telah forward semua ni kepada kawan-kawan saya yang mempunyai lebih banyak pengaruh daripada saya untuk menyiarkan berita sama ada terutama di portal. Saya kata please, isu ni kena bangkitkan. Kita akan share nanti antara WhatsApp dia kepada saya. Kita masuk dalam ni ada Yang WhatsApp saya tak beritahu Okey, WhatsApp dia kepada saya dengan mengatakan bahawa dia telah melihat begitu ramai orang tumbang ketika menanti detik pendaftaran di CAC Stadium Melawati. Maksudnya ada orang datang sebab setiap hari CAC sebelum saja melalui detik kritikal, CAC hanya menerima 700 ke 900 orang sehari. Jadi kalau saudara tengok angka Selangor sekarang, berarti angka Selangor 2,000 lebih, 3,000 lebih. Berarti CAC menerima 2,000, 3,000 orang untuk membuat penyaringan. Dia dah positif. Kemudian nak disaring sama ada mereka ni nak dihantar ke Maib, nak dihantar ke mana. Atau mereka akan diminta buat isolasi kendiri. Kata dia bukan perkara yang aneh apabila ramai yang dah tombang. Satu adalah kerana mereka telah pun mengalami demam.
mereka telah mengalami keletihan. Sebahagian dia dah tahap 3 ada gangguan oksigen. Jadi dia terjatuh ketika menanti waktu pendaftaran yang memakan masa 6 jam. Di pusat CAC perlu diperbaiki kerana terlampau ramai dan CAC tak dapat menampung jumlah orang yang ramai dan akan menjadikan keadaan itu adalah satu keadaan yang sangat memberi tekanan mental. Dan kata dia pula, selahlah dia duduk 6 jam untuk masuk. Tadi nak keluar nak potong gelang 4 jam. Dan dia menjadi sangat traumatik kerana pergi potong gelang di tempat yang sama. Yang membolehkan orang yang dah pulih untuk potong gelang akan berada di sekitar orang yang telah pun disaring positif tetapi sedang menunggu giliran untuk diputuskan sama ada diisolasi kendiri ataupun diisolasi ke pusat isolasi yang disediakan oleh kerajaan. Jadi kata dia menggigil dan dia mengalir air mata kerana dia takut dia dijangkiti sekali lagi kerana dia dah cukup menderita selama 14 hari berada di dalam kawasan isolasi. Dan dia kata 4 jam dia kata akak rasa menggementar sampai ada masa dia kata dia rasa seperti nak terkencing kerana dia takut kerana dia dah negatif. Hari ni nak pergi potong gelang. Dan potong gelang juga dibuat di CAC Taman Melawati yang dia kata di situ juga beratus dan beribu orang datang untuk mendapatkan orang yang telah disahkan positif. Jadi dia kata apa makna dia akak yang dah negatif? Kena pergi duduk pula di tempat orang yang baru disahkan positif. Jadi bila dia keluar, dia tahu saya stream, dia kata bangkitkan Lanang. Tapi saya ambil langkah yang lebih proaktif, saya forward kepada semua kawan-kawan editor. Alhamdulillah lah semua kawan-kawan editor saya terkejut. Dia kata, ya ke? Saya kata, senang je. Send your reporter there. Get the story. Kalau payah menyamar je. Masuk dan ambil gambar. Dan kita kena bergerak lebih jauh, saya kata kepada kawan-kawan saya, kata, we can't wait anymore. Kita tak boleh lagi tunggu berita datang kepada kita. We have to coming back dalam investigation dulu. Langgar beberapa perkara kalau itulah kepentingan untuk kita dedahkan kepada kerajaan tentang keadaan di CAC. Tak mungkin dalam keadaan sekarang kita nak biarkan satu adalah orang yang dia kata masa dia sampai dulu 2-3 orang rebah. Kerana 6 jam menunggu untuk pendaftaran. Saya rasa ramai yang dah ke CAC tahu keadaan ni boleh up je kalau saudara ada pengalaman. Dan yang paling menakutkan adalah mereka yang nak pergi potong gelang tu. Mereka dah lah duduk dalam pusat CAC. Dia orang dah duduk di pusat isolasi. Nak pergi potong gelang, dia kena sampai di lokasi yang sebenarnya di situlah orang yang baru dikesan 24 jam positif COVID-19 berada bersama mereka. Jadi saya fikir tak munasabah sistem ni dan mungkin ada overlook dan kalaulah ada pressure daripada media, bererti kerajaan mungkin mengambil langkah yang lebih proaktif untuk memastikan taklah orang yang telah pulih pergi berjudi sekali nasib dia mencari jangkitan di tempat di mana orang yang baru dijangkiti. Berarti orang ni dah 2 minggu diisolasi. Nak pergi potong gelang dan dia kata nak potong gelang pula dia terpaksa 4 jam. Dan 4 jam tu pula dia kata dia berkitaran dengan orang yang baru disahkan positif. Saya rasa ramai yang pernah lalu CAC up je kat sini. Kalau saudara ada pengalaman CAC. Saya tak ada pengalaman di CAC. Saya tak pernah baca berita ni dijadikan sebagai berita utama. Okey, kalau saudara pernah rasa ini benar, berarti Alhamdulillah lah kita telah share benda yang benar. Tapi macam mana pun maklumat ni tak mungkin palsu dan tak mungkin tipu kerana dia disampaikan oleh seorang yang saya percaya. Kerana dia pun bekerja lama di Media Prima sebelum dia berhenti dan mengendalikan perniagaan dia sendiri. Sudah tentulah dia faham bercakap pada seorang wartawan maklumatnya, ayat-ayat dia hantar pada saya pun detail. Sepatutnya kita print in tapi tak sempat nak share. Okey. Pertama saya nak bagi tahu kata yang PM sebut tu. Saya harap kata inilah yang menjadi kenyataan. Saya kata sama ada Dewan bersidang ataupun tidak, PM akan menggunakan ordinan darurat bagi mengisytiharkan bahawa suntikan vaksin adalah wajib. Kerana kita tak mahu lagi tuan-tuan. Saya bila tengok anak-anak muda tadi, saya ada yang depan tu tuan-tuan dia tak boleh baca station walaupun saya tua. Dia tak tahu nak masuk line kan. Saya baca dia, session 2, Jamie was same with me. Just stay in front of me. Saya jumpa banyak anak muda tuan-tuan yang saya fikir kata negara telah membangunkan satu generasi orang muda yang memang mahu melihat negara ini bergerak ke depan. Tapi kita direncatkan banyak oleh generasi ayat nyok ni siapa nama dia? Generasi Maktih. Juga generasi yang 7-8 kali pergi usrah ni, 7-8 kali pergi usrah yang mengeluarkan dalil macam-macam bahawa inilah agenda Yahudi. Baru 3-4 kali ikat serban tuan-tuan, belajar ikat serban tablik jolok belakang berekor ke apa ke, baru belajar. Saya tak kata orang karkun ni, saya kata baru dia belajar. Jadi 3-4 kali dia keluar gas, 3-4 kali dia dah keluar 4 hari ke 6 hari ke.
beberapa tahun dulu. Dah mula nak keluarkan dalil macam-macam ini Yahudi ke apa. Saya risau kata begini tuan-tuan, kalau ikut populasi, saya yakin 7% daripada masyarakat India akan memberi sokongan dalam proses vaksin ini. Berarti kita ada 7% daripada masyarakat India. Kita memiliki 23% populasi pada masyarakat Cina yang saya fikir paling agresif untuk mendapatkan vaksin. Berarti kita tak takut dengan 23% masyarakat Cina, kerana saya ada buat survey dan saya tahu kata sekurang-kurangnya kita boleh ada jaminan bahawa 20% daripada masyarakat Cina akan menyokong proses pemvaksinan ini bagi cepat membentuk negara ini menjadi herd community. Cuma saya bimbang adalah 68% Bumi Putra. 68% Bumi Putra, 58% adalah Bumi Putra Melayu di Semenanjung, manakala 10% adalah Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Sekiranya berarti negara ni tuan-tuan bergantung kepada perspektif bagaimana orang Melayu menerima vaksin ni. Kerana kita yang akan menjadi kumpulan penyumbang terbesar untuk melengkapkan 80% golongan yang menyokong pemvaksinan. Sekiranya orang Melayu hidup dalam dilema bahawa satu adalah ini adalah agenda Yahudi, ini adalah agenda Illuminati. Vaksin ini membunuh. Vaksin ini akan menyebabkan saya pun terkejut tuan-tuan, saya tak mau salahkanlah, tapi ada seorang ulama dan ustaz yang menyebarkan 2 tahun lagi yang tinggal atas muka bumi ini adalah orang yang tak divaksin. Yang divaksin semuanya akan mati. Jadi saya fikir kata kalau pandangan-pandangan inilah yang menguasai orang Melayu, berarti kita adalah kumpulan yang kemudiannya akan menjadikan Malaysia gagal. Kerana majoritinya akan datang daripada 58% orang Melayu. Saya harap di Sabah dan Sarawak ada 10 lebih peratus Bumi Putra bukan Melayu yang saya fikir mungkin akan menyokong vaksin ini, kerana golongan ini saya fikir apabila Kementerian Kesihatan hadir dan menjalankan operasi rumah ke rumah, mereka akan menerima saja suntikan. Kerana dalam beberapa keadaan saya tak melihat MySejahtera sebagai gambaran, kerana saya percaya bahawa MySejahtera yang mana tak cover saja, kerajaan akan berjaya mengakses mereka dengan menggunakan pendekatan PSV yang tadi saya kata, pusat suntikan vaksin 1000 yang akan dibuka bagi membolehkan sekurang-kurangnya tiap kawasan dan daerah atau mukim memiliki pusat vaksin dengan menggunakan klinik-klinik swasta yang kerajaan telah berikan kontrak privatise. Dan yang lain mungkin boleh diakses dengan rancangan YB Carry untuk mengadakan truk bergerak. Berarti sekarang ni adalah pintu ke pintu. Tapi saya lebih bimbang adalah kumpulan well-educated Malay ni. So-called lah well-educated Malay ni, yang terlampau banyak belajar hingga mereka dapat meramal bahawa kehadiran COVID-19 ini adalah kehadiran yang dekat dengan agenda Dajjal. Dan mereka yang dapat meramal dengan menunggang beberapa dalil dengan mengatakan bahawa suntikan vaksin ini akan menyebabkan lidah orang Islam tak boleh lagi menyebut nama Allah, hilang kalimah syahadah, dan juga vaksin ini boleh menyebabkan tak boleh baca Quran, dan kemudian kita akan boleh dikawal secara remote control daripada jauh oleh Bill Gates dan juga rakan-rakannya. Jadi saya risau kumpulan ni tuan-tuan, selain daripada Maktih dan teori air nyoknya, selain daripada artis dan juga teori bunga cengkehnya. Saya bimbang itu ajalah. Tapi saya share dengan saudara juga, kata saya sangat gembira sekiranya Perdana Menteri mengambil langkah mandatori dengan menggunakan ordinan darurat untuk menjadikan vaksin itu wajib. Macam mana pun sekarang, mulai sekarang saya boleh beritahu pada saudara bahawa ni saya nasihatlah, dalam ni saya tahu tak semua follow stream ni kerana dia menyokong vaksin. Cuma kepada golongan anti vaksin, bermula hari ini, sekiranya anda menaikkan sebarang posting yang boleh menggambarkan anda cuba mempengaruhi orang lain, walaupun follower Facebook anda seorang ke 2 orang, charge akan dikenakan. Okey, itu saya dah cakap. Dia kata streamer, of course lah saya pun terikat dengan charge. Cuma saya ni celik lah sikit sebab saya 28 tahun saya belajar. Untuk lulus menjadi editor, kita akan ambil peperiksaan. Peperiksaan yang dipanggil sebagai, di dalamnya ada soalan akta fitnah dan sultan, akta rahsia rasmi, akta media cetak, akta penyebaran media cetak, semua kita akan ambil exam. Saya dah ambil exam tu 1994 untuk membolehkan seseorang itu dinaik pangkat ataupun berada dalam posisi editor. Jadi yang saya risau saudara, jadi hati-hati saudara, sebarang bentuk yang saudara naikkan status bermula hari ini dengan menggambarkan saudara cuba mempengaruhi orang lain untuk bersikap anti vaksin, saudara boleh di-charge
di bawah akta berita tidak benar. Jadi sama ada saudara akan kena di bawah ordinan akta hasutan ataupun akta berita tidak benar, itu bergantung pada nasib saudara. Kena dua-dua cas tu relevan kepada mereka yang naikkan berita anti vaksin. Tetapi yang lebih saya risau, tuan-tuan, adalah orang-orang yang berdiam tapi tidak bersetuju. Sebab saya beritahu pada saudara kata, berdasarkan kayu ukur saya adalah kita akan mengalami tekanan untuk mencapai herd community ataupun community kebal, kelompok community kebal adalah daripada orang Melayu, di mana 58% orang Melayu yang menjadi majoriti negara ini adalah kuasa penentu sama ada kita boleh membantu mencapai segera kadar 80% suntikan, kadar 80% pemvaksinan menjelang Disember nanti. Ataupun akhirnya kitalah yang akan menyebabkan negara ini berada di bawah daripada parah tersebut. Saya suka mengingatkan juga Pakistan juga hari ini mula melancarkan, walaupun Pakistan hanya baru menyuntik 2.2 juta vaksin daripada 220 juta. Pakistan baru je 1%. Tetapi beberapa governor di setengah daerah telah mengisytiharkan kaki tangan kerajaan yang tidak divaksinkan tidak akan menerima gaji. Ini dah keluar dari Pakistan. Saya fikir bagus walaupun Pakistan adalah sebuah negara konservatif, tetapi mengambil langkah yang tegas di mana Pakistan tahan gaji kaki tangan kerajaan enggan menerima vaksin. Ini adalah Ketua Menteri Daerah Sind, Murad Ali Shah, telah mengeluarkan kenyataan. Berarti beliau mempunyai kuasa. Dia seperti macam Menteri Besar lah bagi daerah Sind ni. Jadi dia telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka kaki tangan kerajaan yang tak divaksin tidak akan menerima gaji. Saya ingin nak bagi tahu juga bahawa Bangkok juga berada dalam keadaan menakutkan kerana keseluruhan Bangkok ini ada 15 kluster. Dalam Bangkok je, tuan-tuan, daripada 43 negeri di seluruh Thailand, Bangkok sendiri saja setakat ini memiliki 50 kluster. Dengan semalam saja Bangkok menerima lebih daripada 900 kes. Total Thailand semalam adalah 3,886 kes baru dengan 39 kematian. Jadi setakat ni Thailand kekal dengan angka kematian yang 2 digit juga dan kekal dengan angka jangkitan 3 digit melebihi 3,000 kes. Berarti dia adalah saat yang paling getir juga bagi Thailand, yang kerana Thailand bermula daripada ini adalah bulan kedua kerana Thailand bermula daripada awal April tu. Thailand telah menerima angka jangkitan 900 lebih, kemudian jam ke 1,000, naik 2,000 dan pernah mencapai 6,000 lebih, kemudian turun pada paras 4,000 dan sekarang Thailand berlega dalam minggu-minggu yang panjang dengan paras 3,000 ke 4,000 kes sehari. Dan angka kematian juga Thailand menerima 2 digit kerana belum ada 3 digit. Saya masih menunggu angka jumlah, kerana hari ini yang keluar hanyalah jumlah, tapi belum ada daripada kementerian angka kematian. Biasanya dia lewat sikit kerana pusat proses maklumat Kementerian Kesihatan biasanya keluarkan dulu jumlah jangkitan sebelum belum mengeluarkan infografik mengenai kematian harian dan mereka yang berada di ICU dan mereka yang menerima bantuan mesin ventilator. Saya berhenti kat situ dulu. Kalau ada jawapan saya jawab. Ada jawapan pula. Kalau ada soalan saya jawab lah, tuan-tuan. Ah, 300 ya. Saya faham kes tu dijadikan troll hari ni. Saya saja nak ingatkan saudara macam ni, tuan-tuan. Saya tak mempengaruhi saudara untuk A atau B. Bila saya stream, semua maklumat saya kena sharekan pada saudara dengan adil, supaya saudara dapat mengukurnya. Di Melaka ada kes 300 orang dan satu kilang disahkan positif. Berarti ini adalah kluster lama, kerana walaupun disahkan dalam semalam tu kita boleh tahu kata kluster lama. Saya bukanlah kata saya pro. Saudara buatlah keputusan. Saya bagi tahu kata 128,000 syarikat yang dibenarkan beroperasi bagi menjana ekonomi. Saya tak mau terlibat di antara perang YB Ismail Sabri ataupun Azmin. Saya nak terlibat dengan saudara hanyalah fakta. Dengan membabitkan 1.5 juta pekerja. Jadi kalau 1.5 juta pekerja dibahagi dengan 128,000, berarti secara purata hanya 12 pekerja sahaja bekerja dalam setiap kilang. Ramai sentimen yang sangat kuat hari ini nak minta total lockdown. Total lockdown yang betul-betul lock. Tapi saya boleh bagi tahu kepada saudara, total lockdown tidak menjamin. Kerana saya bagi tahu kalau saudara tengok sekarang ni, kluster yang paling besar yang ada adalah kluster community.
Kalau saya tengok sekarang pula ni, viral yang banyak di-share ni, termasuk video daripada Puchong, di mana penduduk Puchong merayu kepada kerajaan untuk segera, pada polis untuk segera hadir. Kalau saya tengok, saudara dapat tak video tu? Saya tak boleh nak share video tu. Tapi kalau saya dapat ini video yang viral di Facebook dan WhatsApp adalah keadaan di Puchong pagi tadi, di mana orang keluar melepak semacam tak ada polis, orang keluar berpelesiran, kebanyakannya warga asing duduk bersadai di sekitar kawasan perumahan flat di Puchong, hingga orang Puchong ni ambil gambar dan dia viralkan dan mohon polis datang segera. Berarti saya beritahu pada saudara bahawa disiplin kita adalah penting. Pada waktu yang sama, saya masih lagi berada dalam keadaan mengatakan sektor ekonomi. Walaupun kita tahu kita akan spin off dengan mengatakan Kasbek pun termasuk. Begini tuan-tuan, saya tak akan berada dalam naratif sinikal. Saya akan melihat bahawa kilang-kilang yang menyumbang ekonomi utama. Pertama adalah saya bagi tahu kata, bagi tidak menjadikan syarikat sawit kita kehilangan kontrak ataupun mengalami denda kerana gagal membekalkan minyak sawit dalam. Tuan-tuan kena ingat, minyak sawit, saham dia adalah saham yang diunjurkan secara harian. Kalau saudara yang mana main saham sawit, saudara tahu, saham sawit dalam pasaran dunia, harganya diunjurkan per tan metrik secara harian. Berarti sekiranya kilang-kilang yang mempunyai industri huluan dan hiliran yang bersangkut dengan sawit, mereka harus memenuhi perjanjian pembekalan minyak sawit. Begitu juga dengan minyak. Berarti pelantar-pelantar minyak yang dimiliki oleh mana-mana syarikat yang berada negara kita, dia kena keluar. Kerana unjuran minyak dan juga pembekalan minyak juga di sahamnya dinilai secara harian. Syarikat-syarikat yang mempunyai kontrak untuk membekalkan barangan-barangan top glove apa semua. Begini tuan-tuan, apabila kita gagal mengendalikan sebahagian kebocoran, tak bererti kita harus tutup semua. Marahkan nyamuk, tak boleh bakar kelambu. Kadang kita kena ingat tuan-tuan, tiap-tiap kali berlaku begitulah, kita akan mengambil beberapa angka yang menakutkan untuk membunuh semua angka yang berpotensi. Macam ni lah tuan-tuan. Kita tahu berlaku kes di Melaka. Kita tak gembira kerana Kasbek juga disenaraikan sebagai essential ataupun dipanggil industri keperluan. Kita tak gembira kerana ada kilang-kilang yang menipu kerana mereka mengeluarkan topi keledar tapi mereka mengisi dalam borang. Itu angka benda yang mesti kita tangani. Tapi kita tak boleh ambil langkah mudah write off. Hanya kerana kita tak gembira, kita ambil write off. Tutup semua, bungkus. Saya kata tak cerdik fikiran itu, saudara. Apabila kita menjadi kumpulan yang menguruskan sesuatu isu, kita mestilah mengurus secara bijaksana. Tak boleh kerana hanya ada 3-4 kes dilaporkan penipuan, kita mengatakan 128,000 company yang ada ni adalah penipu. Tuan-tuan kena lihat potensi jangka panjang macam saya kata tadi. Kerajaan tak cukup banyak wang. Kita mengharapkan cukai daripada industri pengeluaran barangan getah untuk sektor kesihatan kerana mereka yang akan bayar cukai yang paling tinggi ketika sektor-sektor IKS tidak mampu lagi membayar. Saya beritahu pada saudara, SDN pun dah keluar kelonggaran cukai ditangguhkan. Berarti saya takut, yang saya risau tuan-tuan adalah apabila sampai hujung tahun, kita langsung kerajaan akan mengalami penurunan cukai yang menyebabkan kita langsung tidak mempunyai dana untuk mengendalikan 4 atau 5 sektor yang kritikal. Pertama, sektor kesihatan tu memerlukan cash daily. Cash daily ni maksudnya cukai yang masuk dan pendapatan harian yang tinggi. Kerana kita membeli vaksin, kita membeli barangan perubatan, semuanya memerlukan cash daily. Kemudian saya bagi tahu juga selain daripada sektor kesihatan, banyak perkara yang kerajaan kena tanggung. Terutama dalam sektor maklumat, penyampaian maklumat mengenai COVID-19. Saudara pun tahu bahawa begitu banyak pekerja sambilan diambil untuk mengukuhkan lagi Kementerian Kesihatan. Jadi dana-dana yang diperlukan ini haruslah datang daripada mana-mana industri yang masih boleh dikawal. Jadi saya tak mahu saudara terhasut dengan menganggap bahawa hanya kerana kes di Melaka menggambarkan 128,000 syarikat yang beroperasi sekarang adalah syarikat yang sama dengan Melaka. Saya suka je. Tapi saudara boleh saja menentang kerana hari ini petition anti Azmin telah dilancarkan. Tapi saya fikir kata bermain politik dengan memusnahkan Azmin tak menjanjikan COVID-19 akan pulih daripada negara kita. Tendang keluar seorang Azmin tak akan menentukan naik turun ekonomi negara kita. Kerana faktanya menteri boleh datang dan pergi. Rakyat jugalah yang terpacak di tengah-tengah bumi ni. Itu yang saya advise kepada saudara bahawa saya masih berada dalam sokongan bahawa betulkan keadaan, kuat-kuasakan peraturan, tapi pada waktu yang sama ekonomi tak boleh dibekukan kerana kita sedang berdepan dengan kerajaan yang pada bila-bila masa boleh muflis. Dia ada dua pilihan tuan-tuan, sama ada kita berhutang lagi kerana kita hanya ada 50, kita telah berhutang dah 58.5% berbanding dengan GDP. Dah dipanggil tak sihat, bagi negara yang sihat 55%. Tapi kita dah capai 58.5% hutang.
Sebahagian daripada ahli ekonomi mengatakan kerajaan patut berhutang lagi untuk mencapai sekurang-kurangnya 60% kerana di bawah kritikal kata mereka ketika negara berada di bawah ancaman COVID-19, kerajaan boleh berhutang. Saya yakin kerajaan akan berhutang. Kita akan berhutang lagi tuan-tuan untuk memastikan kita cukup belanjawan bagi tahun ini, itu 322.5 bilion yang diputuskan dalam belanjawan tahun ini. Kita akan berhutang. Dan kemudian saya bagi tahu juga pada saudara, pada waktu yang sama kita tak boleh terus kurang mengutip cukai. Saya bagi tahu pada saudara bahawa apabila lembaga hasil, apabila pencapaian zakat merosot dengan teruk kerana pembayaran zakat pada tahun 2020 merosot lebih 30% di seluruh negara. Okey? Merosot 30% kerana ramai orang Islam yang kehilangan pendapatan, tak dapat membayar zakat. Jadi zakat menyusut. Saya jangka pendapatan zakat tahun ini kemungkinan boleh menyusut hingga 50%, berarti separuh saja. Ini akan menyebabkan lebih ramai keluarga yang selama ini menerima bantuan zakat tidak akan dapat menerima bantuan zakat. Dan impak yang sama tuan-tuan, apabila keluarga ini lari dan nak cuba mendapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga bergantung kepada berapa duit yang ada dalam kantong kerajaan. Jadi jangan main sentimen dengan hanya kerana kita nak tengok total lockdown tuan-tuan. Kita tidak melihat apa yang ada di depan. Saya suka mengambil satu pandangan seorang ahli ekonomi dekat sini yang saya pinggan. Dipanggil, syarikat perlu bijak ramal apa yang berlaku, kata pakar. Berarti sekarang ni apa yang saya bagi tahu kepada saudara adalah untuk melihat perception yang lebih luas dalam konteks negara. Yang ini dia kata dalam konteks syarikat. Banyak syarikat katanya hanya kekal dengan gaya pendekatan lama dan membuat jangkaan-jangkaan konvensional tentang bencana ini. Berarti dia kata apabila sampai ke satu tahap, jangkaan-jangkaan yang diramal, selalunya mereka akan meramalkan dalam keadaan apa yang paling baik daripada yang terburuk. Jarang yang akan melihat, maksudnya begini ya tuan-tuan, syarikat-syarikat mengikut pakar yang membuat kajian, nama dia Stuart Rosman Tan. Syarikat harus mula berfikir hingga ke tahap sekiranya mereka tidak mengendalikan perniagaan yang baik, perniagaan akan bankrupt. Syarikat tak boleh lagi berfikir sekiranya mereka mengendalikan ini, mereka boleh mendapat modal semula dengan pinjaman kerajaan, mendapatkan geran kerajaan. Syarikat tak boleh berfikir dengan hanya mengurangkan gaji pekerja apa semua. Kerana dalam keadaan COVID-19 yang telah berlanjut 18 bulan, dia kata syarikat mesti bersedia dengan teknik berfikir dan menguruskan perniagaan mereka dengan tahap sekiranya tak dikendalikan dengan baik, syarikat akan bankrupt. Begitu juga negara tuan-tuan. Kalaulah kerajaan berada dalam keadaan ingin mendengar sentimen, nak mendengar public judgement dan kemudian berpegang pada sentimen bahawa ekonomi juga perlu lockdown. Saya bimbang, orang yang minta lockdown ni adalah orang yang tak pasti bagaimana nasib mereka yang menerima bantuan zakat, mereka yang menerima bantuan JKM, mereka yang menerima subsidi perubatan. Apa bajet yang akan dikurangkan kepada Kementerian Kesihatan? Kalaulah bajet dikurang kepada Kementerian Kesihatan, saya kena fikir bajet ini akan meleret kepada IJN, machine hemodialysis, mereka yang mengalami penyakit-penyakit kritikal. Kemungkinan kita akan terpaksa menutup banyak segmen-segmen yang sebelum ni kerajaan danakan secara percuma. Mana mungkin tuan-tuan, kalaulah kerajaan kekurangan wang dan bil hospital dinaikkan bagi menanggung kekurangan pendapatan kerajaan, mana mungkin rakyat menanggungnya kerana rakyat sendiri kehilangan banyak pendapatan. Jadi inilah yang saudara perlu lihat. Sentimen Melaka saya setuju ia berita benar, tapi ia bukanlah satu sentimen dengan mengangkat kes 300 orang positif di kilang di Melaka sebagai sentimen bahawa 128,000 kilang yang kini 128,000 perniagaan yang kini menerima kebenaran beroperasi di bawah 17 vendor tu patut juga ditutup. Itu je saya jawab pada saudara. Saudara setuju dan tak setuju, kita boleh bersetuju tak bersetuju. Tapi dengan pengalaman saya boleh tahu bahawa bagaimana menguruskan sentimen kebencian dan kemarahan pada total lockdown dan bagaimana pula menguruskan sentimen belakang hari apabila orang-orang miskin ni terpaksa bergantung, terpaksa kehilangan pendapatan bulanan mereka sama ada melalui bantuan zakat dan juga melalui bantuan JKM. Saya dah beritahu pada saudara bahawa mulai 1 Januari tahun ini, 30% daripada penerima zakat telah kehilangan bantuan. Dan begitu juga JKM. JKM juga memotong hampir 30% bantuan dia. Lepas tu saya bagi tahu kepada saudara bahawa kes yang saya buat analisis tu, dia macam ni tuan-tuan. Seorang yang terima 2 dia jadi either one. Berarti kalau dia terima, orang ni dah terima bantuan zakat, dia tak lagi dapat bantuan JKM. Berarti mereka yang hidup dengan bantuan ni potong 50%. Tapi saudara boleh bayangkanlah yang dipotong ni adalah kepada keluarga yang berusia 68 tahun. Bapaknya yang mendapat bantuan ni berusia 68 tahun dan kebetulan dia kahwin tua, dia masih ada anak yang bersekolah. Dan dia masih lagi membuat rawatan bagi penyakit asma kronik dia. Berarti kalau potong RM300 sebulan daripada pejabat zakat kerana dia telah menerima daripada JKM,
Berarti RM300 tu hanya ngam-ngam je tuan-tuan untuk buat dia tak dihalau rumah. Ataupun kalau dia tebal muka, duduk rumah di BKL dan tak bayar. Dan di BKL takkan halau saya kira sebab ini keluarga yang sangat miskin. RM300 cukup untuk menyediakan beras dan ikan masin. Berarti bapak ni tidak akan mampu membeli ventilator untuk keperluan dia. Ini kes-kes yang saudara kena lihat dengan jelas. Sebab tu bila kita buat satu-satu keputusan tuan-tuan, lihat dengan keputusan yang jelas. Dan lagi satu dalam keadaan sekarang jangan go on sentiment. Kerana 300 orang positif kerana kes kecuaian membenarkan Kasberg beroperasi, tak bererti tuan-tuan. Kita harus menutup 128,000. Jangan buat keputusan seperti mana orang tua-tua nasihat kita, marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Ada soalan yang lain tak, Nila? Jawapannya dia ada kerana untuk pengetahuan saudara, Ustaz Undertaker yang jadi tamu kita tu, dia pun positif. Ustaz Undertaker yang jadi tamu kita tu, Ustaz Razif Ustaz Razi dia pun positif. Saudara tahu kan telah dinaikkan di posting saya tu. Ustaz Undertaker pun positif. Dia menguruskan begitu banyak jenazah. Begini tuan-tuan ya, sekarang ni kematian tinggi kerana kita terima angka 20 lebih, kemudian kita terima 90 lebih, naik 126 dan semalam 100 lebih. Berarti bila jumlah tu tinggi dan pastilah tinggi kerana 50 lebih peratus adalah Lembah Kelang. Jangkitan kita percayalah 50% juga angka kematian disumbangkan di Lembah Kelang. Pertama adalah kepakaran orang yang untuk mengendalikan mayat yang ada kuman berjangkit, virus berjangkit macam Ustaz cerita malam tu. Tak mudah, tak semua orang yang disijilkan untuk mengendalikan mayat yang dijangkiti, yang mati dalam keadaan virus. Jadi oleh kerana angka kematian meningkat dengan mendadak, termasuk di Sungai Buloh pun dan termasuk di SKL. Kemudian kumpulan yang boleh menguruskan jenazah yang meninggal dengan membawa wabak penyakit-penyakit. Seperti mana Ustaz cerita. Kumpulan itu sendiri terbatas dan terhad. Itu proses jadi perlahan Ayuha. Kerana inilah pengajaran untuk kita sekarang ni bahawa kepakaran mengenai apa yang kita sekarang kita kata latihan untuk pengendalian jenazah kita ada ramai. Tapi waktu sekarang ni barulah kita tahu bahawa kebolehupayaan mereka mengendalikan jenazah yang mati dengan penyakit wabak berjangkit adalah terhad. Itu yang menjadikan proses jenazah perlahan. Kerana mereka yang nak memandikan mereka yang pasal dia tak boleh serah pada keluarga. Hospital akan menyerahkannya dalam keadaan siap untuk dibawa ke pusat, dibawa ke tanah perkuburan dan dikebumikan. Tetapi jumlah tu berkurang. Ustaz Undertaker pun saya terkejut kerana saya baru tengok orang park dekat status bila saya naikkan tadi tentang vaksin saya. Dia juga adalah positif. Jadi dia naikkan status sekarang masa untuk saya berehat. Kemungkinan saya rasa cara dia cakap tu dia mungkin kena self quarantine, isolasi. Berarti dia quarantine di rumah. Berarti orang-orang yang buat kerja ni pun makin berkurang dan makin berkurang. Manakala mereka yang boleh menguruskan jenazah, tak semuanya boleh menguruskan jenazah yang memerlukan SOP yang tinggi. Daripada ambil jenazah, mandikan, kemudian balut macam Ustaz cerita malam tu dalam live kita tu. Benda tu memerlukan satu latihan lain yang tak mungkin dilakukan oleh semua orang yang tak terlatih untuk mengendalikan jasad jenazah yang mati akibat penyakit wabak berjangkit. Okey? Ada yang lain tak? So yang lain okey je. Saya cerita kepada saudara tentang setakat hari ni okey saya suntik. Sebelah tak ada rasa kebas, rasa apa. Ramai orang akan kata pada saya senang, sangat mudah. Dan saya gembira kerana saya ada anxiety. Jadi saya mengalami shaking yang teruk 90 saat selepas disuntik. Itu tak akan berlaku pada saudara. Tak akan berlaku. Kerana saya adalah orang, saya beritahu saudara lah cerita hati ke hati. Saya ada jaminan, saya ambil 2 vaksin. Vaksin ni tak work untuk tubuh saya. Saya akan terdedah pada jangkitan. Kerana saya telah pun dilahirkan sebagai orang yang mempunyai sistem imun yang lemah. Lillahi ta'ala. Saya ada keyakinan. Walaupun vaksin yang masuk, dia tidak akan berfungsi. Saya akan jatuh di bawah kategori 2% yang buat vaksin tak workable. Maksudnya saya ambil AstraZeneca ni, dia 92%. Berarti saya akan jatuh dalam 8% di mana vaksin ni tak work. Sebab itu saya beritahu pada saudara, bila saya pergi ke semua tempat, saya dijangkiti oleh wabak tempat saya berada. Waktu Aceh, saya pergi ke Aceh, saya mengenai wabak diarrhea yang teruk di Aceh.
teruk balik dan saya terpaksa admitted. Saya pergi ke Afghanistan, saya dilanda oleh wabak, sejenis wabak keracunan air di Afghanistan, yang di mana saya pengsan dan saya terpaksa dirawat di hospital di Peshawar. Saya pergi ke Mekah, saya kena apa yang dipanggil sebagai Southeast Asia, South Asia bronchitis, di mana saya terkena jangkitan wabak paru-paru bronchitis, di mana balik saya terpaksa 11 hari. Dan bila saya balik 11 hari tuan-tuan, antibiotik tak work ke atas saya. Saya terpaksa dimasukkan darah putih tambahan. Yang mana doktor kata 1 dalam 100,000 orang je yang dirawat jangkitan bronchitis, pneumonia ni, terpaksa memasukkan darah putih kerana antibiotik tak berfungsi. Dan saya bagi tahu pada saudara juga, setiap tempat saya pergi saya akan dijangkiti. Malah saya dah tahu dah dengan sistem tubuh saya, vaksin ni tidak akan berkesan. Tapi saya pilih untuk menyuntiknya kerana saya kata kalau saya boleh menyumbang angka untuk negara ni menjadi hijau. Sebab saya selalu ingat kata, kalaulah ini cabaran besar dalam perang moden, saya selalu ingat kata, nenek moyang kita dulu mengangkat senjata. Perang melawan komunis kerana mereka mahu negara ini bahagia sejahtera dari segi ekonomi dan keamanan. Saya fikir kata, sampai giliran saya cuma angkat bau je untuk disuntik. Supaya negara ni kekal hijau. Kerana apabila kita bentuk zon hijau, ekonomi dibuka, pelabur akan datang dan kita akan disenaraikan sebagai negara selamat kepada masyarakat dunia untuk menjalankan penerbangan dan kehidupan balik seperti sedia kala. Cuma untuk saya yang ada critical anxiety, berarti semalam saya tak live kerana saya perlu tidur, iaitu saya kena menurunkan kadar asid laktik dalam tubuh saya. Kadar asid laktik ni datang adalah apabila saya bergerak secara aktif. Satu adalah saya tak boleh letih. Bila saya letih, asid laktik akan muncul. Apabila asid laktik muncul, saudara, dia akan meninggikan lagi kepada kadar saya mengalami shaking ataupun mengalami anxiety. Saya kena stop semua jenis kopi. Berarti saya tak boleh ambil kopi. Kalau saya ambil kopi, adrenalin saya meningkat dan anxiety. Jadi tadilah yang paling minimal. Kerana suntikan sebelum ni saya pernah pitam antara 5 ke 15 saat. Tadi saya mengalami shaking 45 saat, berarti saya tak boleh bangun. Saya bangun je pada kerusi lepas suntik, saya kena duduk balik kerana semua otot saya tak berfungsi. Cuma tinggal lagi saya tak collapse lah. Lepas tu saya dah bagi, tapi saya tak boleh buka penutup hidung saya kerana di kawasan tu ramai orang. Dia tak selamat untuk buka tutup hidung. Apa yang saya boleh buat hanyalah mengikut latihan doktor adalah hanya bercakap kepada mind saya. Kalau dia macam ni tuan-tuan, dia ada satu unconscious mind, adalah satu conscious mind. Masalah saya, tubuh saya akan membaca semua benda asing di bawah unconscious. Walaupun dalam atas ni saya dah bagi tahu ni suntikan biasa, ni suntikan biasa. Tapi unconscious mind saya tak boleh dengar. Dia tak boleh terima isyarat tu. Dia akan menerima isyarat dia sendiri. Telah datang satu benda asing pada tubuh ni dan saya akan shaking. Dia sama seperti saudara terkejut horn kereta. Walaupun saudara dah bagi tahu tu bunyi kereta, tapi kesan terkejut tak akan hilang. Tapi nasib baik tuan-tuan kerana dia eskalator dan pergi ke bilik untuk dapat doktor pemantauan terdekat. Saya hanya perlu mengawal nafas saya, pergi dan masuk je ke bilik tu, terus saya buka saya punya pemas, saya lari ke hujung tu, saya terus sejuk oksigen puas-puas. Sebab yang kami perlu, orang yang mengalami serangan panic attack macam saya, yang kami perlukan hanyalah 2. Minuman yang sejuk dalam jumlah yang banyak, air kosong sejuk dalam jumlah yang banyak, dan oksigen yang paling betul. Dan kedua, tempat yang sejuk dan berbaring. Nasib baik saya masuk bilik tu aircon dan tak ada orang lain yang ambil rawatan tu. Saya baring je lah. Kemudian doktor datang, dia cek darah. Saya kata, doktor jangan panik. Saya yang patut panik. Doktor relax je. Dia buat saya punya cek darah. 127, 94, cantik. Cuma saya ambil. Bila saya nak keluar dalam tempoh 10 minit, doktor tu bimbang. Dia suruh saya stay dan saya berbaring 30 minit. Keluar. Itu saya. Setakat ni tak ada apa rasa kesan ya. Cuma saya ada kesan anxiety je. Maksudnya isyarat panik yang saya alami selama lebih kurang 45 saat tu masih lagi mempengaruhi ya. Maksudnya otot di bahagian kaki kanan saya masih tak kuat. Kalau saya berdiri saya mungkin boleh ada potensi jatuh. Lepas tu saya terpaksa cakap perlahan. Kerana untuk mengeluar, kalau saya cakap laju dan saya excited, dia akan menghasilkan banyak adrenalin. Dan adrenalin kalau banyak terlampau hasil, dia akan menghasilkan sejenis asid nama dia laktik. Asid ni dia bahaya pada tubuh adalah dia menghasilkan kelemahan pada tubuh. Kalau dia masuk kepada brain, dia boleh menyebabkan brain mengalami kemurungan. Bila brain mengalami kemurungan, saya akan mengalami keletihan yang sangat luar biasa. Sebab tu saya brief hari ini, stream hari ini dalam keadaan cool, tak boleh excited sangat. Lepas stream ni, saya solat, saya kena tidur. Berarti yang paling banyak perlu saya lakukan walaupun tak lena adalah berbaring. Itu je pengalaman yang saya share dengan saya hari ini. Kita dah berapa jam dah ni? Dah sejam dah dekat. Kalau ada satu soalan lagi, saya ambil lah. Ya Allah, ya Tuhan. Saudara masuk hari ni ya?
Tu saya nak teng lah tu. Berarti saudara kurang baca. Soalan tu saya dah jawab banyak dah. Dan dah dijawab banyak dah. Berarti saudara tak baca dan masuk dalam ni saudara harap to be fit by baby pula. Kan dah diberitahu, vaksin akan mula banyak pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Kalau kita compare dengan apa yang yang ada dalam sejahtera, kita akan ada lambakan. Saya terasa setiap hari saya akan menyampah dengan soalan ni. Dia menggambarkan orang ni dia tak concern. Lepas tu dia kata kita pula concern tentang anti vaksin. Saudara yang tak concern tentang kedudukan vaksin. Saya dah tengah sebab saya rasa inilah masalah orang Melayu. Dia try pergi fine tune. Saya bercakap tentang anti vaksin adalah kebimbangan saya. Kerana saya dah menjawab soalan saudara. Di mana lambakan vaksin akan masuk pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Okey? Berarti ini dah settle. Tak perlu risau. Yang kita risau, jumlah vaksin yang masuk sekarang ni akan sampai bulan Ogos, dia akan melebihi daripada jumlah orang yang mendaftar. Ya, saudara jangan ungkit saudara daftar daripada Disember, Januari kerana pada waktu tu vaksin belum lagi sampai. Kita baru buat deal vaksin saja. Okey, 6.8 juta vaksin Sinovac akan masuk bulan ni. Berarti 4.4 juta orang boleh disuntik pada bila-bila masa. Dengan pencapaian kita sejak kemarin dulu, kita dah capai 100,000. Semalam 105,000 suntikan per day. Berarti kita dah ada kekuatan, kalau kata Kementerian Kesihatan dah ada capai 200,000. 200,000 berarti setiap 10 hari kita boleh suntik 2 juta. Berarti dengan 6.8 juta vaksin yang masuk daripada Sinovac, saya bagi tahu pada saudara yang dalam Sinovac tu, sebulan habis kita suntik. Itu belum lagi vaksin Pfizer yang akan sampai. Dan belum lagi vaksin AstraZeneca yang akan sampai. Berarti walaupun kita akan dapat Johnson & Johnson pada bulan Oktober dan kita akan pada bulan September dan kita akan dapat vaksin Sputnik 5 pada bulan Oktober. Tolong faham. Yang kita bimbang sekarang, jumlah angka yang mendaftar hingga sekarang hanya 50%, tetapi vaksin yang akan dibekalkan pada Jun, Julai dan Ogos akan mencapai lebihan daripada jumlah yang mendaftar. Okey, tu saya jawab tu. Hari-hari saya jawab dah 2 bulan dah saya stream duk bagi tahu kata benda ni. Saya heran betul kalau sampai tahap ni orang tak tahu kata isu sebenar vaksin bukanlah kelewatan. Isu sebenar vaksin adalah jangan cakap yang dah lepas. Saudara daftar bulan berapa? Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Jangan cakap sebab saya kata keep thinking ke depan. Jadi orang Melayu berfikir ke depan. Think forward. Cabaran yang ada adalah orang Melayu masih lagi kumpulan yang kurang mendaftar. Berbanding lambakan vaksin yang akan ada di negara kita pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Itu kebimbangan saya sekarang. Okey? Ada soalan lain? Saya alami anxiety lama, more than 20 years. Saya bagi tahu pada saudara bahawa saya dengan awak Google je, keempat-empat pakar daripada 9 pakar terbaik anxiety pada saya adalah doktor saya. Malah 2 daripada mereka menjadi kawan baik saya. Kawan baiklah tuan-tuan, sampai setiap kali saya appointment, saya adalah pesakit yang akhir. Mereka akan letak saya di last sebab dia buat sistem barter trade. Dia akan bagi saya tip, lepas tu saya kena jawab soalan dia. Sebab doktor-doktor yang pakar-pakar anxiety ni, tuan-tuan psikologi, dia tak tahu politik. Jadi saya akan buat barter trade. Saya pergi cerita dia tentang politik, apa semua yang dia orang tak tahu. Sebab dia orang ni hidup dalam bilik dan merawat orang. Dia adalah pesakit, dia adalah benda yang di luar jangkaan. Macam saya adalah kerana masalah tubuh saya menghasilkan laktik dengan begitu banyak. Dia ada 2. Satu, kemurungan yang datang daripada masalah kehidupan. Satu lagi datang daripada DNA, iaitu genetik. Genetik ni masa kesemula jadian, di mana tubuh saya telah menghasilkan laktik yang lebih banyak. Berarti kalau saya letih, saya kurang tidur, saya menghasilkan banyak adrenalin. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya mancing ikan tarik laju, saya tak boleh excited. Saya terpaksa pegang ikan tu dengan perlahan, kayuh ikan dengan perlahan. Kerana excited tu akan menyebabkan adrenalin lebih dalam tubuh saya dan adrenalin tu akan menghasilkan asid laktik. Masalah kita yang ada anxiety adalah tubuh kita tak boleh manage. Kegembiraan yang keterlaluan juga bahaya bagi orang yang ada anxiety. Dia ada 2 jenis. Satu dipanggil kemurungan, depression. Dia bukan anxiety. Tuan-tuan kena faham, orang ada depression mempunyai ciri-ciri anxiety. Saya tak ada depression.
Okey, cinta pertama saya tu, cinta kedua saya, cinta ketiga saya putus, tak ada tekanan, saya berkahwin juga dengan orang yang saya cinta. Barangkali cinta ketujuh, cinta ke-8. Dia bukan depression. Anxiety yang saya alami adalah kerana tubuh saya menghasilkan begitu banyak toksin. Dan toksin ni dipanggil acid lactic. Dan acid lactic ni kalau dia macam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak cukup rest, orang lain boleh kena stroke. Bagi orang yang ada masalah jantung. Bagi orang yang ada anxiety, kalau kita kurang rest, kita boleh kena panic attack. Faham Orang yang ada sakit jantung, kalau dia kurang rest, pressure darah dia naik, dia boleh kena stroke. Bagi orang yang ada anxiety, kalau anda tak cukup rest, anda boleh kena panic attack. Bagi orang yang ada stroke, kalau dia mengalami kebimbangan yang melampau, muncul tekanan darah tinggi, dia boleh kena stroke. Bagi orang ada anxiety, kalau dia melalui kebimbangan yang melampau, dia boleh kena panic attack. Jadi ada dua benda macam tu. Okey? Cuma anxiety tidak semestinya anda adalah depression. Tapi orang depression pasti ada ciri-ciri anxiety. Ingat orang anxiety tidak semestinya adalah orang yang ada depression. Tapi orang yang ada depression pasti ada anxiety. Itu perbezaan dia. Tapi kalau saya nak cerita dekat saudara tentang attack ni macam tu lah. Teruk tuan-tuan, saya kena attack dekat Simpang Junction tu. Tapi kalau saudara ada latihan mental yang kuat, saya masih boleh memandu sampai di SUKM. Tapi saya terjun daripada pintu SUKM tanpa tutup kereta dan merangkak, terus disambut oleh orang yang naik hospital dan masuk dan bagi saya oksigen. Itu tahap serangan yang paling teruk saya kena. Dan yang lain-lain tu maksudnya saya sampai sekarang saya tak pergi ke tempat yang bagi saya excited. Sebab tu saya tak pergi majlis perkahwinan, saya tak pergi ke tempat-tempat yang saya kena bertemu orang terlampau ramai. Kecuali forum-forum tu saya pergi sebab selepas saja menyampaikan syarahan, saya terus balik. Saya tak akan duduk dan minum dan tak akan makan, tak akan bergambar, tak akan apalah. Saya ada trik saya lah. Lepas baru saya ada majlis yang lain. Saya akan balik. Dan saya tak berada di satu tempat yang macam saudara tengok tadilah, saudara tanya soalan saya yang saya tak boleh terima di akal kan. Saya akan teng. Di tempat-tempat yang membolehkan saya teng tu, saya tak akan berada lah. Terutama di kalangan orang palatau, malauntau ni, saya tak akan duduk dan berbual. Kerana kelatauan mereka tu akan menyebabkan saya dapat... Apa dia? Siapa kata? Saya tak faham. Ya. Saya marah lah sebab saya fikir kata berarti level knowledge dan maklumat yang saya kecewa tuan-tuan. Saya kecewa because kalau tuan-tuan yang stream dekat sini pun tak tahu tentang penjadalan, tentang perkembangan negara, tentang ni vaksin. Berarti saudara hanya bercakap tentang lewat. Bulan 2, bulan 3 kita ada masa untuk bercakap soal lewat. Saya seorang yang sentiasa berfikir ke depan tuan-tuan. Saya sentiasa fikir ke depan. Sebab tu hari saya marah government saya akan bantai. Hari yang sekarang ni saya kena mainkan peranan untuk convince saudara. How poor this government, how worse this government. Kita tak ada masa untuk memberontak. Kerana kalau kita memberontak, damage berlaku 2 kali terhadap negara kita. Damage mempunyai kerajaan yang lemah dan damage mempunyai rakyat yang lemah. Sebab tu saya selalu ingatkan pada saudara. Saya adalah orang yang berada dalam outside of politic box. Saya tak semua menganggap bahawa memajukan negara ni adalah bergantung pada politic box. Kita ada kerajaan tebuk atap ke, tebuk dinding ke, tebuk lantai ke, kerajaan pintu toilet ke, kerajaan lubang jamban ke tuan-tuan. Dia tidak boleh menjadi alasan untuk kita terjun dalam lubang jamban. Sebab tu saya kata, naratif saya kepada saudara adalah bagaimana rakyat memperkuatkan fikiran dia. Berarti memperkuatkan fikiran dia untuk bergerak ke depan. Kerajaan tebuk atap tuan-tuan tak menghalang kita untuk menjadi orang yang pergi suntik vaksin. Mempunyai seorang Perdana Menteri yang pemalu ataupun seorang Menteri Kewangan yang tak cerdik tuan-tuan, tidak menghalang kita untuk proaktif dalam membentuk negara ini menjadi negara herd community, negara hijau. Mencintai negara ni tuan-tuan, tak bergantung kerana negara ni ada pemimpin yang cerdik baru kita ada semangat nasionalis. Sebab tu saya beritahu pada saudara, saya boleh yakin suntikan 2 vaksin saya tidak akan melindungi saya daripada COVID-19. Tapi saya sentiasa gembira untuk pergi dan share dengan saudara. Kerana saya beritahu kata saya telah menyumbang sesuatu yang selalu saya impikan. Dulu kan kita baca Mat Kilau, kita gembira. Kita baca Datuk Bahaman, kita gembira. Kita baca Lieutenant Adnan, kita gembira. Kita baca Sarjan Hassan, kisah benar. Sarjan Yatim tu kita gembira.
Kenapa kita gembira, tuan-tuan? Kerana orang-orang ini berjuang memberikan sesuatu. Saya anggap memberi bahu untuk divaksinkan sama seperti mengangkat senjata. Dalam perang sekarang ni, dalam erti kata perang moden ketika ritme nasionalis telah berubah. Jadi nasionalis yang baik, cintakan negara ni adalah mencintai supaya saya selalu dengar cerita orang kena buang kerja. Saya tak boleh sediakan pekerjaan untuk semua orang yang hilang kerja. Saya selalu cerita beritahu pada saudara orang yang berada dalam sektor pelancongan, keseluruhan hidup mereka musnah kerana mereka tidak dapat lagi bekerja dalam ekonomi pelancongan. Tapi saya tahu dengan memberi satu bau saya, dan kemudian orang lain bagi, orang lain bagi, orang lain bagi, dan mencapai 80% rakyat Malaysia ini divaksinkan, negara dibuka hijau. Sektor pelancongan, sektor ekonomi akan berkembang. Saya akan boleh bagi tahu pada saudara, Eropah akan menyelesaikan krisis ini pada Julai. Amerika akan menyelesaikan krisis ini pada Ogos. Bererti ekonomi Eropah dan juga ekonomi di Amerika akan berkembang dengan pesat kembali kepada September dan Oktober. Penerbangan antarabangsa semua boleh dibuat. Saya bagi tahu pada saudara. China tengah ready. Sekarang China adalah negara yang paling selamat dan bersedia untuk membuat pelancaran ekonomi. Bererti kalau waktu tu, tuan-tuan, 5 bulan daripada sekarang kita masih lagi duk cakap tentang Illuminati, kita duk cakap tentang Yahudi, kita duk cakap tentang datangnya Dajjal, kita duk cakap tentang Isa Al-Masih hanya akan memilih mereka yang tak divaksin. Tak kesudah jadinya nasihat orang Melayu. Tak kesudah jadinya. Itu je lah. Dia marah saya ke tadi? Kenapa tanya soalan tu? Maksudnya marah saya. Ya. Okey. Ada apa lagi tak soalan saya jawab? Kalau nak pergi stream, bagi mereka yang menyembunyikan kes yang saudara ada anxiety, saudara tak payah sembunyikan kes lah. Saya carry benda ni in a carrier dalam, saya dah pergi ke Palestin, saya duduk di bawah bom, saya dah carry penyakit ni. Dan saya okey je. Saya writing, saya menulis 15 buah buku. Saya mempunyai keluarga yang bahagia lah dan tak serang saya walaupun saya tak masuk dalam IG selalu. Isteri saya pun tak akan masuk gambar saya dalam FB dia. Dan saya tak adalah FB. Saya ada FB untuk stream ni, saya tak ada FB peribadi. Anak-anak saya pun tak akan menyiarkan wajah saya dalam FB dan IG mereka. Tapi kami walaupun tak menunjukkan gambar sedondon baju raya apa semua, insyaAllah bahagia dan saya meraihkan perkahwinan saya yang ke-27 tahun ni. InsyaAllah kalau Allah murahkan rezeki, saya ada cucu. Saya pun tak sabar nak kahwinkan anak gadis saya yang ketiga. Anak gadis yang kedua lah anak saya yang ketiga. Hari-hari tuan-tuan, doakan saya adalah supaya anak gadis saya dapat kahwin hujung tahun ni. Kalau COVID tak selesai, saya nak kahwin. Kerana satu-satu yang saya selalu fikir bahawa saya tak mampu bina masjid. Tapi mengahwinkan anak adalah bina masjid. Dia dah ada boyfriend. Saya pun dah cakap dengan boyfriend dia. Standby je. Cincin ayah beli, wang hantaran tak perlu. Standbykan mas kahwin je. Okay, cincin ayah beli. Ni cincin pun dah sampai lah. Ni cincin sebut terus saja post laju hantar cincin. Ni. Saya kahwinkan anak saya tak pernah ada kenduri, tak pernah ada apa, tuan-tuan. Tak pernah ada hantar belanja, tak pernah ada majlis peminangan. Anak saya kahwin di masjid je selesai. Anak perempuan saya yang pertama. Saya kata simpanlah duit beli rumah. Ayah dulu kahwin anak saya sampai boleh berlari, tuan-tuan. Hutang bayar rakyat tak habis lagi. Jadi saya kata tak payahlah kahwin, tak payahlah majlis-majlis. Kalau dulu, zaman dulu kena buat majlis jadi fitnah, orang tak tahu kahwin. Sekarang senang kan, kahwin masuk je dalam Facebook, kahwin dah, tak payah kenduri. Facebook free kan. Jadi saya tak berniat. Sekarang ni saya hari-hari dah tidur malam dan bangun pagi, selain daripada bersyukur. Saya fikir kalau lah boleh berlaku satu keajaiban lagi adalah Allah mudahkan. Anak gadis saya yang kedua, saya ada 2 je anak perempuan, 2 anak lelaki. Boleh kahwin tahun ni. Saya pun dah telefon boyfriend dia, jangan fikir duit, jangan fikir apa. Fikir nak jadi suami bertanggungjawab je. Pakcik tak akan kenakan sebarang hantaran, sebarang apa, sediakan mas kahwin je. Lepas tu sejadah, telekung dan juga Al-Quran. Itu je.